Okey, baik. Okey, jadi pada kelas kita yang sebelum ni, jadi kita dah lihat mengenai dalam bab 1 secara konsep dia lah. Jadi kita dah tengok ada 4 perkara lah yang membincangkan berkaitan dengan konsep ni. Yang pertama adalah konsep moral. Moral ni dia adalah daripada bahasa Latin iaitu perkataan morus. Jadi moral ni maksud dia tingkah laku lah ataupun perlakuan. Jadi kalau kita sebut moral, maksudnya dia berkaitan dengan tingkah laku ataupun lakuan. Contohnya kalau kita sebut tidak bermoral, maksudnya tingkah laku dia tidak tak ni lah, tak baik lah. Okey, baik. Itu adalah moral. Okey, manakala kalau etika pula, etika ni dia adalah daripada istilah bahasa Yunani. Jadi etika ni dia bermaksud adat ataupun kebiasaan hidup manusia. Dan etika ni juga kalau dari segi istilah dia adalah satu set peraturan dalam sesuatu situasi ataupun undang-undang. Jadi kalau macam moral ni kita nak ingat moral mesti tingkah laku. Itu cara kita nak ingat lah. Moral mesti tingkah laku, kalau etika ni pula adalah peraturan. Moral tingkah laku, etika peraturan. Okey, baik. Yang seterusnya kita juga telah membincangkan mengenai nilai. Nilai ni adalah satu taksiran sesuatu benda lah, ataupun kita buat satu perbandingan antara dua benda, ataupun dia adalah satu darjat, kualiti, mutu dan juga taraf. Jadi contoh misal kata kalau ada satu benda ni kan, contohnya kalau kita kena saman, contoh kita kena saman RM200. Jadi itu adalah nilai harga. Jadi harga tu adalah duit RM200 tu adalah satu darjat ataupun taksiran bagi harga tersebut. Contoh, saya kata contoh saya bagi situasi, Ali suka tolong orang lain, ataupun Ali suka tolong jiran-jiran. Contoh Okey, baik, itu adalah nilai murni. Sebab apa nilai murni? Jadi maksudnya perbuatan murni tu ataupun satu perbuatan yang murni tu kita telah telah memberi nilai dia terhadap satu perbuatan tu. Jadi kita panggil dia sebagai nilai murni. Itu adalah nilai. Jadi nilai ni dia bergantung kepada sesuatu unsur tersebut lah. Kalau macam duit kita panggil dia nilai harga. Kalau macam contoh kecantikan kita panggil dia nilai seni. Contoh kalau macam perbuatan kita panggil dia nilai murni. Okey, baik. Itu yang ketiga lah. Lepas tu kita juga ada melihat kita dah bincangkan berkaitan dengan akhlak. Jadi akhlak ni dia adalah satu tabiat ataupun adat ataupun diperketi lah. Dan akhlak ni dia sebenarnya dia dia lebih kurang macam moral. Cuma bezanya di akhlak ini dia adalah bersandarkan kepada wahyu dan juga akhlak Rasul sebagai satu pengukur. Itu yang membezakan akhlak dengan moral. Tapi dia lebih kurang sama je. Kalau kita kata moral yang baik, jadi maksudnya akhlak yang baik pun lebih kurang juga. Okey, baik. Itu yang telah kita bincangkan. Okey, selain itu kita juga dah melihat berkaitan dengan rukun negara. Jadi kita dah lihatlah satu persatu berkaitan dengan rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelurahan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesabaran dan kesusilaan. Okey, itu apa yang telah kita belajarlah. Okey, baik. Kejap. Yang baru masuk ni boleh tak nanti awak tulis nama awak dekat in-call message. Nanti saya akan tick siapa yang baru masuk. Okey, baik. Sambung. Okey. Jadi pernyataan ni dia sebenarnya dia terdiri daripada dua bentuk lah. Iaitu kita panggil dia sebagai pernyataan normatif dan juga pernyataan deskriptif. Jadi pernyataan normatif dan juga pernyataan deskriptif. Ingat pernyataan dia ada dua, pernyataan normatif dan juga pernyataan deskriptif. Jadi kita akan tengok dulu pernyataan normatif ni. Baik. Normatif ni dia adalah kita merujuk kepada standard atau model yang ideal. Dalam keadaan di Malaysia ni, normatif ni dia merujuk kepada standard berdasarkan kepada masyarakat
Malaysia yang pluralistik lah. Maksudnya kita merujuk normatif ni adalah satu keadaan masyarakat Malaysia yang berbilang ataupun kepelbagaian ni. Dan sebenarnya kalau pernyataan normatif ni, dia adalah kita membuat satu perbandingan antara perkara tersebut adalah nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Perkara tersebut adalah betul ataupun salah, ataupun sesuatu perkara tu kita boleh terima ataupun kita kena tolak. Itu adalah pernyataan normatif. Okey, ingat pernyataan normatif ni maksudnya dia ada unsur nilai baik dengan buruk, betul atau salah, diterima ataupun ditolak. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan pernyataan normatif. Okey, contoh. Saya bagi contoh situasi Saya kata perbuatan berzina itu adalah satu perbuatan yang keji. Okay. Baik, itu adalah pernyataan normatif. Sebab apa saya kata pernyataan normatif? Sebab kat situ dia ada kita buat satu pertimbangan. Ada pertimbangan antara satu nilai baik dan juga nilai buruk. Dan kita tahulah berzina ni adalah satu perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang keji. Jadi sekiranya ada sesuatu yang kita buat perbandingan antara salah atau betul, baik atau buruk, kita terima atau tolak, jadi kita akan panggil dia adalah satu pernyataan normatif. Okey, satu lagi, selain daripada pernyataan normatif pula, kita ada satu lagi iaitu pernyataan deskriptif. Okey, untuk pernyataan deskriptif ni pula, dia adalah satu pernyataan yang mana dia bebas daripada satu sebarang pertimbangan ataupun nilai-nilai. Contoh macam tadi kan, saya kata berzina adalah satu perbuatan yang keji. Jadi dekat situ kita dah membuat satu penilaian ataupun satu pertimbangan antara perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Tak kira lah benda baik atau buruk, betul atau salah. Jadi itu adalah satu pertimbangan. Okey. Tapi misal kata contoh kalau satu pernyataan ni dia tidak ada pertimbangan. Okey, contoh dia macam mana? Contohnya saya boleh bagi kereta Ahmad berwarna kuning. Kereta Ahmad berwarna kuning. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok pernyataan kat situ, kereta Ahmad berwarna kuning ni, dia adalah bebas daripada sebarang pertimbangan. Sebab apa? Kereta Ahmad berwarna kuning ni, warna kuning tersebut dia bukanlah satu benda yang baik ataupun satu benda yang buruk. Ataupun dia bukanlah satu benda yang salah ataupun betul. Tetapi warna kuning tersebut dia adalah menerangkan kepada kereta tersebut. Maksudnya pernyataan deskriptif ni dia adalah bersifat value natural. Yang mana dia menyatakan ataupun menerangkan berkaitan dengan benda, watak ataupun keadaan. Okey. Baik. Contoh yang lain pernyataan normatif yang lain. Contoh. Okey. Contohnya keadaan di sungai itu sangat buruk. Atau keadaan air sungai di belakang rumah saya adalah sangat buruk. Baik, itu adalah pernyataan normatif. Sebab apa? Sebab kita buat satu pertimbangan. Jadi kita buat pertimbangan bahawa air dekat sungai tu keadaan dia adalah buruk. Okey, itu contoh pernyataan normatif. Okey. Contoh yang lain kalau saya nak bagi awak deskriptif. Okey, baik. Saya bagi satu contoh. Okey. Jam tangan abu bentuknya bulat. Jam tangan abu bentuknya bulat. Okey. Jadi bulat tu dia adalah deskriptif. Maksudnya dia adalah describe. Maksudnya dia menerangkan bentuk bagi jam tersebut. Jadi sebenarnya bulat ni
dia bukanlah satu benda pertimbangan sama ada bentuk benda tu baik ke buruk ke, ataupun salah ataupun betul, diterima atau ditolak. Jadi dia bulat tu adalah kita menerangkan keadaan jam tersebut. Okey. Baik. Jelas ke setakat ni? Ada soalan tak? Jelas. Jelas Jelas. Kalau misal kata awak ada apa-apa soalan yang yang nak tanya boleh tanya. Okey. Baik. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey. Tadi saya bagi tahu pernyataan normatif ni dia adalah satu pernyataan yang mana dia ada pertimbangan baik dengan buruk, betul atau salah, diterima atau ditolak. Okay, betul kan? Okay, lepas tu ada satu lagi pernyataan deskriptif. Okay, deskriptif ni dia tidak ada sebarang pertimbangan ataupun dia value neutral. Maksudnya kita tidak membuat pertimbangan terhadap satu pernyataan tersebut. Jadi itu adalah deskriptif. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi ke pernyataan normatif ni. Okey, kita akan tengok. Tadi ingat kata kunci normatif ni dia ada pertimbangan antara baik atau buruk, betul atau salah, diterima atau ditolak. Itu adalah normatif. Ingat Okey, baik. Jadi normatif ni pula dia kita boleh pecahkan dia kepada dua bentuk lah. Okay. Yang pertama adalah pernyataan normatif moral dan yang kedua adalah pernyataan normatif bukan moral. Okey. Jadi yang pertama pernyataan normatif moral. Okey. Jadi pernyataan normatif moral ni dia adalah satu pernyataan yang mana dia kita melihat satu benda baik ataupun buruk, betul atau salah, diterima atau ditolak, dia adalah berkaitan dengan moral kita. Faham Maksudnya pernyataan normatif moral ni kita buat satu pertimbangan ataupun penilaian baik atau buruk, betul atau salah, diterima atau ditolak, dia berdasarkan kepada moral. Contohnya macam mana? Contohnya macam tadi saya ambil contoh. Contohnya berzina adalah satu perbuatan yang keji. Jadi itu adalah pernyataan normatif moral. Sebab berzina ni adalah perbuatan kan. Okey. Ataupun saya bagi satu contoh. Mencuri itu adalah satu perbuatan yang keji. Baik, itu adalah pernyataan normatif moral. Sebab apa pernyataan normatif moral? Sebab mencuri itu adalah satu perbuatan. Jadi perbuatan tersebut kita buat satu penilaian terhadap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang yang tak betul. Ataupun itu adalah satu perbuatan yang buruk. Jadi itu adalah sebab tu kita panggil dia adalah pernyataan normatif moral. Okey. Faham sampai setakat ni? Okey. Manakala selain daripada pernyataan normatif moral, ada pernyataan normatif bukan moral. Jadi pernyataan normatif bukan moral ni, dia adalah pernyataan satu pernyataan yang mana kita buat satu pertimbangan baik atau buruk, betul atau salah, diterima atau ditolak, tapi dia tidak ada kaitan dengan moral ataupun dia tidak ada kaitan dengan perbuatan. Okay. Contohnya macam mana? Dia ada sebenarnya dia ada beberapa domain dia. Sekejap. Dalam ni tak ada. Okey. Baik, yang ni siapa yang nak salin boleh salin. Okay. Kalau misal kata kalau tak nak salin tak apa, saya ada rekod. Nanti boleh tengok balik lah. Okey. Baik. Jadi antara pernyataan normatif bukan moral ni ataupun selain daripada moral, dia ada beberapa lah domain dia. Yang pertama agama. Okey, agama ni contohnya apa? Contohnya kesucian ataupun kesyukuran. Okey, itu agama. Okey. Yang kedua estetika. Okey. Contohnya macam mana estetika? Dia berkaitan, okey, misal kata contoh macam ni saya kata lukisan yang telah dilukis oleh Ahmad, contohnya lukis Ahmad ataupun lukisan yang telah dilukis oleh Ahmad ini sangat indah. Jadi itu adalah
penyataan normatif bukan moral, sebab kita ada buat satu pertimbangan antara benda baik dengan buruk yang mana dia tidak ada kena-mengena dengan perbuatan. Itu kita buat pertimbangan tersebut, dia adalah berkaitan dengan lukisan tersebut. Okay. Ataupun mungkin kita boleh kata bukit di belakang rumah itu sangat cantik. Bukit di belakang rumah, pemandangan bukit di belakang rumah sangat baik. Contoh. Jadi sekiranya kita buat satu pertimbangan yang mana dia tidak ada moral, jadi dia adalah penyataan normatif bukan moral. Dia tidak, misal kata satu pertimbangan sebut dia tidak ada unsur-unsur perbuatan lah, jadi dia adalah penyataan normatif bukan moral. Okey, selain tu ekonomi. Okey, contoh ekonomi macam mana? Contohnya kita kata keadaan ekonomi di waktu pandemik adalah sangat buruk. Jadi dekat situ kita dah buat satu pertimbangan antara keadaan ekonomi pada waktu pandemik dengan sebelum pandemik. Jadi perkataan buruk tu sebenarnya kita dah buat satu pertimbangan terhadap keadaan ekonomi. Tapi ekonomi ni dia bukanlah moral. Sebab dia tidak ada kaitan dengan perbuatan. Jadi kita panggil dia sebagai satu pernyataan normatif bukan moral. Okey, contoh lain apa? Selain tu, okey, contoh macam kata kita kata dari segi politik. Okey, contoh kalau politik, kita kata perjalanan pilihan raya kali ini berlangsung sangat baik. Contoh. Okey, jadi itu adalah pernyataan normatif bukan moral, sebab kita telah buat satu pertimbangan atau penilaian antara keadaan pilihan raya pada waktu itu dengan waktu yang sebelum tu. Jadi itu adalah pernyataan normatif bukan moral. Okay. Ada lagi contoh lain, macam contoh misal kata kalau kebendaan. Kebendaan ni contoh macam pembangunan. Okay. Jadi kita kata, kita sebut pembangunan yang berlaku di daerah Sepang berlaku sangat baik. Ataupun pembangunan yang berlaku di di Sepang berlaku dengan baik. Jadi itu adalah kita sebenarnya buat satu perbandingan mungkin di Sepang pada waktu itu ataupun sebelum-sebelum ni, ataupun kita buat perbandingan antara di daerah Sepang dengan daerah-daerah yang lain. Jadi itu adalah pernyataan normatif bukan moral. Okay. Ataupun contoh yang lain, contoh terdekat. Kita katakan perpaduan masyarakat di Taman Kiara adalah sangat baik. Ataupun perpaduan masyarakat di Taman Bahagia sangat buruk ataupun dalam keadaan buruk. Jadi itu adalah satu perbandingan. Maksudnya kita buat perbandingan antara perpaduan dekat satu tempat ni dengan tempat-tempat yang lain. Okey, jelasan sampai sini? Jadi maksudnya pernyataan normatif ni adalah kita buat satu perbandingan antara nilai baik dengan buruk, betul atau salah, diterima atau ditolak. Dan sebenarnya normatif ni kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu normatif moral dan juga bukan moral. Okey. Seterusnya tadi kita juga bincangkan berkaitan dengan pernyataan deskriptif. Okey, pernyataan deskriptif ni pula adalah satu pernyataan yang mana dia tidak ada perbandingan. Dia tidak ada value natural ataupun dia tidak ada pertimbangan. Itu adalah pernyataan deskriptif. Baik. Okay. Jadi kita boleh tengok. Okay. Baik. Ni tadilah yang saya cakap. Okay, pernyataan deskriptif. Pernyataan deskriptif ni dia bebas daripada sebarang kita buat sebarang pertimbangan nilai-nilai moral. Okay. Dan sebenarnya untuk pernyataan deskriptif ni dia adalah bersifat value neutral. Value neutral ni maksudnya dia tidak ada pertimbangan satu perkara lah. Dan dia menyatakan fakta yang logik. Contoh macam tadi saya bagi tahu kereta Ahmad berwarna kuning, ataupun saya bagi tahu jam tangan Abu bentuknya bulat. Jadi bulat tu adalah saya memberi ataupun saya menghuraikan ataupun saya mendescribe
berkaitan dengan jam tangan tersebut. Keadaan tersebutlah. Ataupun saya bagi tahu macam ni. Okey, contoh lain. Daerah Tampin terletak di dalam Negeri Sembilan. Itu adalah pernyataan deskriptif. Sebab saya menghuraikan keadaan Tampin tu terletak di Negeri Sembilan. Saya tak buat perbandingan pun antara daerah Tampin dengan daerah-daerah yang lain. Okey. Okey, baik. Okey, contoh kat sini, dia bagi kat sini pernyataan deskriptif kat sini, dia dapat menjawab semua soalan dengan betul. Jadi sebenarnya dia dapat menjawab semua soalan dengan betul ni adalah dia menghuraikan keadaan bagi orang tersebut. Dia ni lah. Dia tak bagi tahu pun dia dapat menjawab soalan dengan betul ni ada satu benda baik ataupun benda buruk. Tapi dia sebenarnya telah menghuraikan keadaan bagi orang tersebut. Jadi itu sebab itulah kita panggil dia sebagai satu pernyataan deskriptif. Tapi kalau misalnya kata contoh lah, awak nak bagi awak faham kan, awak ambil contoh yang saya bagi tadi. Bas kereta berwarna kuning ataupun bas tersebut berwarna biru. Jadi biru tu adalah dia dia sebenarnya dia adalah bebas daripada sebarang pertimbangan itulah baik atau buruk. Baik. Seterusnya, tadi pernyataan normatif. Normatif ni adalah perkara yang biasa dilakukan dalam kehidupan seharian, sama ada dia baik ataupun buruk. Jadi sebenarnya normatif ni dia, kalau kita nak faham dia, kita ada unsur-unsur pertimbangan lah. Kalau deskriptif, dia tidak ada unsur pertimbangan ataupun dia bebas daripada unsur pertimbangan. Normatif ni, contohnya yang dia bagi kat sini, menderma adalah sifat terpuji. Jadi sebenarnya terpuji ni adalah dia sebenarnya adalah dia mempertimbangkan perbuatan menderma tadi tu. Jadi maksudnya dia nak bagi tahu perbuatan menderma ni adalah satu perbuatan yang baik. Okey. Yang ni yang tadi yang saya bagi tahu. Antara pernyataan normatif moral dengan pernyataan normatif bukan moral. Baik, kalau moral ni ingat, kita buat satu pertimbangan tersebut, dia ada kaitan dengan nilai-nilai moral. Contohnya macam ada perbuatan moral lah. Contohnya macam zina, mencuri ataupun menderma, tolong orang. Maksudnya itu ada berkaitan dengan perbuatan. Tapi kalau misalnya kata normatif bukan moral ni, kita buat satu pertimbangan baik dengan buruk ni, dia selain daripada perbuatan. Contohnya macam berkaitan dengan agama, estetika, ekonomi, intelek, politik, kebenaran dan juga sosial. Okey. Faham ke setakat ni? Faham. Faham Okey, baik. Kalau faham, saya akan tanyalah soalan. Okey, baik. Jadi soalan saya yang pertama, saya nak tanya kepada Muhammad Syahir. Ada Syahir? Ya, saya. Okey, soalan saya mudah je. Jadi boleh bagi tahu apa yang Syahir faham berkaitan dengan pernyataan normatif ni? Apa yang saya faham? Tak apa, cuba je. Kalau salah, tak ada masalah. Pernyataan normatif ni dia dalam bentuk pertimbangan nilai. Okey, pernyataan normatif ni kita membuat satu pertimbangan nilai. Okey, baik. Terima kasih Syahid. Okey, baik. Seterusnya saya nak tanya kepada Fikri Zuhaidi. Ada Fikri Zuhaidi? Ada ke dah terkeluar dah? Okey, tak apa.
Said Zahid ada? Said Zahid. Ya, saya. Okey, baik. Jadi apa yang Said faham berkaitan dengan pernyataan deskriptif ni? Pernyataan normatif. Yang normatif macam lebih terangkan kepada satu benda atau sifat. Contohnya macam saya cakap tadi, mencuri itu perbuatan yang keji. Keji itu menunjukkan benda itu buruk dan dia masuk pada normatif yang ni lah. Okey, baik. Tidak apa. Okey, betul lah Zaid cakap, cuma tak menjawab soalan sebab saya tanya tadi deskriptif tak apa. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya Alia Nazirah. Ada Alia Nazirah? Ada? Tak ada? Okey, dia ada masalah. Okey, tak apa. Syafiqah Irdina ada? Syafiqah Irdina. Syafiqah Irdina tak ada Okey, tak apa. Ifah Nurul Atikah. Ya. Okey, baik. Jadi apa yang Ifah faham berkaitan dengan pernyataan deskriptif? Dia macam ada pertimbangan benda tu dah memang jelas. Okey, jadi Ifah cakap deskriptif pada pemahaman Ifah dia adalah satu, dia tidak ada pertimbangan dan dia benda tu dah memang jelas. Okey, baik, betul, cuma yang kena betulkan dia bukan jelas tak jelas, cuma yang maksud saya misal kata contohlah ada soalan kan. Jadi kamu jangan tulis benda tu jelas tak jelas, tapi apa yang kena ingat, dia betul, yang pertama dia tidak ada pertimbangan. Yang kedua, dia menyatakan berkaitan dengan fakta tersebut. Fakta bagi tersebut lah. Contohnya macam bola bentuknya bulat. Jadi maksudnya bulat tu dia menerangkan berkaitan dengan keadaan bola tersebut. Maksudnya kat situ dia tidak ada kita buat pertimbangan dan bola tu dia menerangkan fakta bagi tersebut. Tak apa. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan masuk ke satu lagi subtopik, iaitu kita akan melihat kepada konsep asas nilai dan jenis-jenis nilai moral. Tapi saya rasa mungkin hari ni kita akan tengok konsep asas nilai je kot, sebab saya rasa tak sempat ni. Okey, tak apa. Okey, baik. Jadi tadi saya ada beritahu, nilai ni dia adalah sesuatu benda yang mana kita boleh, kalau ikut istilahnya nilai ni, kalau ikut dari segi bahasanya, nilai ni adalah satu taksiran harga bandingan antara antara dua benda, darjat, kualiti, mutu ataupun taraf. Jadi itu adalah nilai. Tapi kalau dalam satu bahasa yang kita nak mudah lah, itu tadi dari segi bahasa. Ni nilai juga kita boleh katakan dia adalah satu benda yang kita boleh lihat sama ada dari segi harga ataupun kualiti. Dia sama je. Maksudnya kita melihat sesuatu nilai tersebut adalah dia bergantung kepada satu benda ni. Contohnya macam kalau dia berkaitan dengan nilai murni, dia berkaitan dengan perbuatan, jadi kita panggil dia adalah nilai murni. Okey, baik. Jadi kat sini kita boleh tengok contoh. Okey, baik. Contoh kat sini, sungai yang cantik. Okey, baik. Sungai yang cantik ni dia adalah
satu nilai seni ataupun nilai estetik. Maksudnya cantik ni adalah satu benda yang kita macam mana cakap kita memberi satu tafsiran berkaitan dengan kesenian. Okay. Tetapi dia bukanlah satu nilai moral. Tetapi menjaga kebersihan dan kecantikan sungai adalah satu nilai moral. Maksudnya dia ada satu perbuatan ataupun kita memberi satu taksiran terhadap satu perbuatan tu adalah perbuatan yang bernilai atau perbuatan yang baik. Jadi menjaga kebersihan sungai adalah satu nilai moral. Jika membuang sampah merata-rata, kita akan dikenakan denda RM300. Jadi RM300 tadi ataupun denda tadi dia merujuk kepada nilai bagi kebendaan. Kebendaan ni apa? Nilai bagi denda tersebut. Okay. Faham Jadi ni contoh kita nak faham berkaitan dengan nilai lah. Okey, baik. Jadi sebenarnya nilai ni dia dekat sini tak ada Okey. Jadi nilai ni dia sebenarnya dia ada dua ciri dia yang kita boleh lihat Okay. Baik. Jadi untuk ciri nilai yang pertama, nilai ni kita boleh tonjolkan secara lisan ataupun melalui perbuatan sesuatu kumpulan. Maksudnya kita boleh menonjolkan nilai tersebut atau kita boleh lihat nilai tersebut sama ada dia melalui lisan ataupun perbuatan lah. Okay. Contohnya seseorang yang benar, dia akan bercakap benar dalam percakapan dia. Jadi itu adalah dari segi lisan lah, kita tengok nilai tersebut dari segi lisan. Kalau dari segi perbuatan macam mana? Okay. Jadi seseorang yang murah hati, dia akan sentiasa menolong orang lain. Jadi itu adalah dari segi perbuatan kita tengok. Perbuatan orang tersebut, orang yang baik, okay, dia akan tolong orang. Contoh. Itu adalah nilai lah. Itu ciri pertama. Jadi ciri pertama nilai ni dia boleh ditonjolkan secara lisan ataupun melalui perbuatan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, sebenarnya nilai ni dia boleh berubah tapi dia masih stabil mengikut kepada kehidupan sesuatu individu ataupun masyarakat tersebut. Okey, macam mana saya kata nilai ni dia boleh berubah? Okey, contohnya macam ni. Saya bagi contoh macam nilai kejiranan. Jadi nilai kejiranan ni kalau kita tengok dia adalah satu nilai yang mana nilai berkaitan dengan hubungan dengan jiran lah, antara jiran. Kalau kita tengok contoh nilai kejiranan bagi masyarakat kampung dengan nilai kejiranan di masyarakat bandar ni mungkin dia ada berbeza pandangan. Tetapi asas bagi nilai kejiranan tu dia masih lagi sama dan juga stabil dalam keadaan mereka. Contohnya macam ni Kalau orang di kampung, okay, nilai kejiranan mereka mungkin mereka anggap kalau macam jiran ni mesti sama-sama lah buat benda. Contohnya macam gotong royong, aktiviti merewang. Tahu kan merewang kan? Tahu. Okay, merewang ni adalah satu aktiviti yang mana dia macam satu gotong royong lah. Contohnya kalau macam nak buat kenduri, sebelum kenduri tu dia akan merewang. Okay. Itu contoh nilai kejiranan di kawasan kampung lah. Okay. Tapi mungkin kalau dekat kawasan bandar dia masih ada lagi nilai kejiranan, cuma dia mungkin dia berbeza sikit lah. Dia ikut keadaan bagi individu ataupun masyarakat tersebut. Mungkin kalau dekat kawasan bandar mungkin dah tak ada rewang sebab orang dekat bandar kalau nak buat sesuatu dia gunakan catering. Kalau macam misal kata nak bersihkan apa-apa dia gunakan ada kontraktor pembersihan. Tapi sebenarnya nilai kejiranan tu masih ada. Contohnya macam mana? Contohnya kalau misal kata mungkin kalau ada jiran dekat kawasan bandar yang ada kesusahan, okey dia membantu contoh. Tapi dia ikut bergantung kepada keadaan tempat tu lah. Itu yang dimaksudkan sebenarnya nilai ni dia boleh berubah
tapi dia masih stabil dengan kehidupan bagi individu dan juga masyarakat tersebut. Okey, baik. Yang seterusnya kita akan tengok, yang tak akhirlah, adalah fungsi bagi nilai. Okey, baik. Fungsi bagi nilai ni dia ada 3. Yang pertama adalah sebenarnya nilai ni dia adalah satu pedoman hidup dalam diri bagi setiap individu lah. Jadi sebenarnya dengan adanya nilai ni, kita dapat melahirkan satu masyarakat yang mampu untuk menjadi ejen moral dan juga pengkritik moral. Jadi ejen moral ni macam ni, dia ejen moral ni maksudnya kita mempromosikan moral. Jadi sebenarnya ejen moral ni dia boleh jadi kepada siapa saja. Cikgu kita boleh jadi ejen moral, ataupun ibu bapa kita boleh jadi ejen moral, ataupun kawan-kawan kita pun boleh jadi ejen moral. Contohnya macam mana? Contohnya macam Ahmad. Ahmad ni dia adalah seorang ringan tulang. Okay. Jadi Ahmad ni dia akan suka tolong orang kampung. Jadi sebenarnya Ahmad tu dia adalah ejen moral. Faham maksud itu? Okey. Yang kedua, sebenarnya fungsi nilai ni dia boleh juga berfungsi sebagai satu panduan untuk menyelesaikan konflik harian dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat dan juga kerja. Okay. Jadi sebenarnya kita akan tengok sebenarnya keutamaan nilai seseorang, dia akan dapat membantu bagi menyelesaikan satu konflik yang sedang kita hadapi lah. Itu sebenarnya adalah satu fungsi nilai lah. Okey, dan yang ketiga, nilai juga dia berfungsi sebagai satu batasan terhadap satu perbuatan dan kelakuan individu atau masyarakat mengikut kepada kehendak nilai yang dipegang. Jadi maksudnya dia bergantung pada keadaan nilai bagi sesuatu tempat tu lah. Contohnya, mungkin ada setengah tempat ni dia dengan satu perbuatan ni kita anggap benda tu benda yang baik, tapi mungkin ada tempat yang lain perbuatan yang sama tapi orang anggap benda tu tak baik. Contohnya macam ni lah. Kalau kita tengok sebenarnya dekat dalam masyarakat kita pun ada. Contohnya saya bagi contoh, misal kata ada setengah keluarga, ni lah waktu makan okay, ada setengah keluarga, dia dia punya dalam etika keluarga dia tak boleh ada periuk nasi dekat atas meja. Contoh. Tapi macam ada setengah keluarga dia tak kisah benda tu. Jadi sebab itulah dia kata sebenarnya nilai ni dia boleh menjadi satu batasan terhadap satu perbuatan atau kelakuan individu. Ikut kepada nilai yang kita pegang lah. Macam contoh kalau orang dekat Malaysia kan, ataupun orang di kawasan ASEAN, kawasan timur ni, orang-orang timur ni, dia biasanya kalau kita tengok dia akan tanggal kasut sebelum masuk ke rumah. Kalau kita tengok macam orang Jepun, orang Malaysia, orang Indonesia, kebiasaannya umumnya mereka macam tu. Itu adalah nilai yang kita pegang. Tapi kalau macam dekat orang di sebelah barat, contoh macam Eropah, di Amerika, jadi mereka biasanya akan pakai kasut dekat dalam kawasan rumah. Jadi itu adalah satu nilai bagi dia lah. Okay. Baik, jelas Okey, ada soalan ke yang berkaitan dengan konsep asas nilai, ciri-ciri nilai dan juga fungsi-fungsi nilai ni? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, tak apa. Okey, jadi saya akan tanya beberapa soalan. Okey. Jadi saya nak tanya kepada siapa ni nama? Okey, saya nak tanya kepada Sayyidatul Anisah. Dah tanya belum Okey, Sayyidatul Anisah ada? Sayyidatul Anisah? Tak ada Sayyidatul Anisah. Okay, tak apa.
saya nak tanya Zulfa Afikah. Ada Zulfa Afikah? Ya, sir. Okey, baik. Boleh kamu bagi apa satu fungsi nilai ni? Pedoman hidup dalam setiap diri individu. Okey, baik. Jadi nilai ni dia menjadi satu pedoman hidup dalam diri bagi individu. Okey, baik. Terima kasih Zulfa. Okey, seterusnya saya nak tanya Faris Daniel. Ada Faris Daniel? Tak ada Faris Daniel? Okay, tak apa, tak ada. Farah Nurdiana ada? Farah Nurdiana. Tak ada juga Farah Nurdiana. Okay, tak apa. Siapa lagi? Umi Najiha. Ada Umi Najiha? Okey, mungkin dia terkeluar juga Okey, tak apa. Kalau macam tu saya nak tanya, okey. Muhammad Zakri ada? Ada Muhammad Zakri? Okey. Dengar. Okey, baik Muhammad Zakri, boleh bagi apa fungsi nilai? Tadi kawan kamu dah kata dia sebagai satu pedoman hidup. Okey, selain pada tu apa? Nilai ni dia macam menunjukkan kualiti sesuatu benda. Ya, betul. Nilai ni dia menunjuk satu kualiti benda. Tapi apa fungsi dia? Macam kita contoh kita tahu kipas. Okey, jadi fungsi kipas ni dia mengeluarkan angin yang mana dia boleh sejukkan keadaan tempat. Okey, jadi baik, macam nilai ni, apa fungsi nilai ni? Kenapa nilai ni ada? Apa fungsi dia? Betul lah tadi yang kamu cakap, dia memang menunjukkan kepada apa sesuatu benda ni. Okey. Apa fungsi nilai? Tak dapat Dapat ke? Tak dapat je. Okey, tak apa. Okey, baik. Kita tengok tadi. Okey. Jadi tadi yang pertama, tadi ada kawan kamu dah bagi tahu dia sebagai satu panduan hidup. Yang kedua, nilai ni dia boleh menjadi satu pedoman untuk kita nak menyelesaikan konflik yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya bila kita tahu sesuatu benda ni, contoh macam nilai baik ataupun nilai buruk. Okay, jadi bila kita dah tahu benda tu baik atau buruk, jadi dia boleh menjadi satu panduan untuk kita nak selesaikan konflik yang berlaku dalam kehidupan. Tak kira lah sama ada berkeluarga ke, dalam masyarakat kita ke, ataupun dalam kerja kita. Okay. Dan yang ketiga adalah dia nilai juga dia sebagai satu batasan terhadap perbuatan dan kelakuan individu atau masyarakat mengikut kepada kehendak nilai yang dipegang. Itu adalah fungsi bagi nilai lah. Okey, baik. Dapat Zakri? Dapat sir, terima kasih. Okey, baik. Jadi untuk hari ni saya rasa setakat ni saja. Sebab nanti kalau yang kita nak masuk untuk akan datang, kita akan tengok jenis-jenis moral lah. Sebab saya rasa kalau nak bincang hari ni, jenis moral ni memang tak sempat lah. Okey. Baik. Sebelum kita tamatkan kelas,
saya nak tanya berkaitan dengan tugasan, ada apa-apa soalan ke yang nak tanya? Kalau ada sebarang soalan, tak kira lah tugasan individu ke tugasan kumpulan ke, boleh tanya sekarang. Ada ke? Sir, Ya. yang kerja tu dia ada tak macam format tersendiri? Kerja apa? Kerja yang berkumpulan. Oh, berkumpulan saya ada bagi panduan dia. Panduan dekat Dekat dalam Google Classroom. Okey, okay, tak apa, maksudnya tiru kat situ je lah. Tengok situ. Tu sebagai panduan lah. Tapi bergantung kepada tajuk yang awak nak buat lah. Tak apa, nanti saya akan send balik lah link tu. Mungkin ada di kalangan kamu yang baru masuk ke macam mana ke. Nanti saya akan send balik. Okay. Baik. Ada lagi ke soalan yang nak tanya? Tak ada. Okay, baik. Kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai sekarang. Okay, terima kasih datang. Terima Terima kasih, Sir. Kalau mengganggu kita. Sama-sama. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Okay, sama. Sorry, Sir. Terima kasih. Okay, sama.